menurut Al-Quran. Untuk kita pergi bagaimana Al-Quran mendefinisikan merdeka, kita perlu menghormati terlebih dahulu definisi merdeka menurut bahasa kita terlebih dahulu. Jadi Ustazah telah terangkan tadi, merdeka itu adalah bebas daripada penjajahan asing, bebas daripada kurungan, bebas daripada naungan ataupun kebergantungan kepada sesiapa. Ya. Jadi, mengambil makna ini, maka persoalannya yang menyebabkan kita nak geledah kitab Allah, adakah seseorang yang telah bebas daripada penjajahan fizikal bermakna dia sudah merdeka? Menurut Al-Quran. Kerana Al-Quran ada memberitahu kita dua bentuk penjajahan. Penjajah yang pertama jelas kelihatan, penjajah yang kedua tidak jelas kelihatan. Tetapi ayat-ayat Allah jelas menunjukkan kedua-dua penjajah ini melakukan serangan, melakukan penaklukan, kiri, kanan, depan, belakang, mengepung ya manusia dari segenap sudut. Baik. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Al-Quran berbicara tentang kemerdekaan fizikal. Batang tubuh kita tidak ditakluki oleh sesiapa. Kita bebas membuat keputusan kepada negara kita sendiri. Tidak perlu terikat dan terikut-ikut dengan sesiapa. Maka kita akan mendapati antara pejuang kemerdekaan tersebut adalah seorang wanita. Beliau adalah Malikatu Sabah, yang lebih kita kenali sebagai Bilqis ataupun Balqis. Dalam surah 27 ayat 34. Beliau memperjuangkan idea supaya bijaklah mengenal pasti musuh yang sebenar. Salah pilih lawan, kita yang merdeka akan gagal mempertahankan kemerdekaan. Tanah air ini akan dirampas oleh kuasa-kuasa asing. Maka sikap melulu bergaduh dengan orang tetapi tidak menghitung kekuatan dan kelemahan diri boleh membawa kepada bukan hanya kerugian dari sudut politik tetapi rakyat menjadi mangsa. Menang jadi abu, kalah jadi arah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Permaisuri itu berkata, permaisuri Sabah itu berkata, wahai menteri-menteriku, dengar elok-elok. Innal muluk, tiada sebarang keraguan. Kajianku menunjukkan raja-raja apabila mereka mendatangi sesebuah negeri, aku mendapati bila mereka ada kuasa, mereka kebanyakannya akan menggunakan kuasa untuk melakukan kerosakan. Dan mereka bukan sekadar melakukan kerosakan ke atas muka bumi, mereka akan menukar penduduk itu menjadi hina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sokongan kepada ucapan ini. Wa kadzalika yaf'alun merupakan jumlah mu'taridah. Iaitulah jumlah yang terpisah daripada ayat cerita sebelumnya. Iaitulah Allah Ta'ala mengiyakan. Iaitulah kebanyakan manusia yang diberikan kuasa, bila tiada takwa, mereka memang akan melakukan. Itulah cerita Firaun. Itulah cerita Namrud. Itulah cerita Dakyanus. Itulah cerita Abu Jahal. Itulah cerita zaman berzaman. Jadi itu adalah ucapan seorang wanita yang memperjuangkan kemerdekaan fizikal. Ya. Manakala kalau kita lihat seorang lagi wanita, ya, juga menuturkan kepentingan pembebasan daripada penjajahan fizikal dan penjajahan spiritual. Subhanallah. Jadi ibu kemerdekaan ini, ya, kita biasa bapa kemerdekaan, malam ni ibu kemerdekaan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun idza qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Suara saya okey Ustazah?
Okey Ustaz, alhamdulillah Okay, kan? jelas. Okay, Alhamdulillah. Baik. Dan Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang beriman, iaitulah isteri Firaun. Ketika dia berkata, di saat kematiannya, Tuhanku binakanlah di sisimu sebuah rumah untukku di syurga. Bebaskan aku daripada Firaun adalah dalil kepada kepentingan memerdekakan aku daripada penjajahan tubuh oleh Firaun. Wa amalihi, iaitulah amal syirik juga. Amal syirik menunjukkan beliau tidak mahu sekadar dibebaskan daripada Firaun boleh melakukan apa sahaja kepada batang tubuhnya, tetapi Tuhan, bebaskan aku juga daripada syirik. Dan memang menjadi agenda penjajah yang tidak nampak yang kita akan berkenalan nanti, syaitan, untuk menyebarkan syirik. Maka Tuhan tak ada makna aku bebas daripada Firaun, tapi aku dijajah oleh syaitan. Bebaskan aku daripada Firaun, daripada syaitan manusia, suamiku sendiri, dan syaitan jin yang menyebarkan syirik. Kemudian, mari kita belajar dengan wanita seterusnya. Wanita lagi ni. Di mana ibu kepada Maryam. Ibu kepada Maryam, ketika anak itu disangka lelaki, telah bernazar, ya Allah, jadikanlah anak di dalam kandunganku ini muharrara. Jadikanlah anakku ini, aku bernazar kepadamu wahai Allah, apa dalam perutku ini aku akan jadikan muharrara, hamba-Mu yang berkhidmat kepada masjid-Mu, yang melakukan kerja-kerja pentarbiahan, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja yang hanya sepenuh masa di Masjidil Aqsa. Dan apabila anak ini lahir, didapati beliau adalah wanita. Lalu, tanpa putus asa, kekal optimis, Ibu Maryam yang lebih dikenali dalam sejarah sebagai Hannah menyatakan, Tuhan, aku mahu anakku ini terpelihara daripada penjajahan syaitan. Aku mahu anak andaku ini dan anak kepada anak andaku ini dibebaskan daripada penjajahan syaitan. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, mudah-mudahan inilah doa kita bila kita dapat anak. Inilah doa kita kepada rakan-rakan kita yang dapat anak. Kerana anak-anak mesti mengetahui musuh mereka yang paling utama sejak hari pertama menjenguk dunia. Mereka kena tahu musuh mereka yang paling utama yang akan mengganggu mereka sejak daripada hari pertama mereka dilahirkan adalah syaitan yang direjam. Ya, ar-rajim ni maksudnya kamu kena jauhi. Kamu kena rejam, maksudnya jauhkan diri daripada dia. Kerana bila dia datang, dia akan menakluk. Mari kita lihat di manakah tafsiran peranan syaitan yang telah disebut oleh Ibu Maryam. Mengapa Ibu Maryam menyatakan adanya satu lagi penjajah yang bernama syaitan? Jangan biarkan anak andaku Maryam dan anak kepada anak andaku Isa ibnu Maryam diganggu oleh syaitan. Kerana kalau kita rujuk kepada suratul A'raf ayat 17, inilah cerita tentang penjajah yang tidak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku pasti, wahai Tuhan, dengan apapun cara akan mendatangi anak-anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, seluruh sudut. Aku akan serang tanpa putus asa. Dan engkau pasti akan mendapati kebanyakan mereka tidak akan bersyukur kepadamu. Ini apa tuan-tuan kalau bukan penjajahan?
serang daripada depan, serang daripada belakang, serang daripada kiri, serang daripada kanan. Apa ni kalau bukan penjajahan? Serangan daripada depan bermaksud menimbulkan angan-angan kosong. Ya, menimbulkan angan-angan kosong. Ya, hidup kau ni panjang lagi umur. So banyakkan lagi cita-cita, banyakkan lagi cita-cita. Tingkatkan lagi kekayaan, tingkatkan lagi kekayaan. Tengok batang tubuhmu sihat walafiat. Insya-Allah hidup lama lagi tu. So bagi banyak sikit legasi tu. Serangan daripada belakang adalah mengabaikan anda daripada dosa-dosa yang telah berlalu anda lakukan. Anda jadi orang yang tidak beristighfar. Sebab tak pernah jenguk ke masa lampau. Tak rasa bersalah dengan apa yang ditinggalkan. Serangan daripada kanan adalah melengah-lengahkan kebaikan. Anda nak buat baik tapi lengah-lengah dulu. Serangan daripada kiri adalah mempercepatkan kejahatan dosa. Ini apa kalau bukan penjajahan? Dan kebetulan pagi tadi ya saya kendalikan kelas surah Al-Isra di mana ucapan yang lebih ekstrim, Ustazah, ucapan iblis yang lebih ekstrim daripada Al-A'raf dalam suratul Isra. Perhatikan. Saya nak tanya anda, ini ucapan apa kalau bukan ucapan penjajah? Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, surah 17 ayat 62. Qala ara'aitak, Tuhan, wahai Tuhan, yang telah memilih Adam untuk diberi kemuliaan berbanding aku, sedangkan Adam daripada tanah. Boleh tak bagi tahu aku? Ara'aitak, beritahu aku, wahai Tuhan, hadzal ladzi karramta alayya. Dia ni, hadza litahqir, untuk menghina, yang kau muliakan daripada aku, al-mala'il a'la, iblis. La in akhartani ila yaumil qiyamah, aku akan buktikan wahai Tuhan telah tersalah membuat pilihan. Panjangkan umurku, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Allahu akbar. La ahtanikanna, bulatkan perkataan la ahtanikanna yang berasal daripada kalimah hanaka. Menurut Ibnu Ashur rahimahullah, dalam At-Tahrir wa Tanwir, hanaka adalah satu bentuk tali yang dipasang pada mulut kuda untuk tujuan ditunggang ke mana sahaja. Satu bentuk tali yang dipasang. Saya tak biasa dunia kuda ni, ya. Ustazah biasa dengan kuda? Tak biasa, Ustaz. Tak biasa kan, jadi kita tak ada gambaran. Cuma bila baca kitab tafsir ni, kita bayang-bayangkan sajalah. Ya, kalau kita tengok kuda tu pun memang ada benda yang mengikat hidung dia tu dengan mengikat masuk ke dalam mulut dia kan. Sebab nak tunggang. So dia akan patuh kepada tuan di atas dia. Ini apa kalau bukan penjajah yang nak tunggang anda untuk melakukan ikut suka dia yang menunggang anda. Allahu akbar. Ini serangan, tuan-tuan. Jadi jangan kita nampak penjajahan hanya kepada aspek sudut fizikal. Kita kena nampak juga aspek spiritual. Aspek spiritual. Baik. Saya nak bawa anda kepada satu lagi penjajah selain daripada syaitan. Syaitan ni dia duduk kat luar. Tapi dalam tubuh kita ni ada satu lagi penjajah. Dia ada track record untuk menjajah akal, untuk menjajah hati, sampai akal dan hati tidak lagi waras berfikir. Dan sekali lagi, seorang wanita mengajar kita tentang penjajah ni. Banyak ni ibu-ibu kemerdekaan ni. Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Isteri Al-Aziz berkata, selepas puluhan tahun membiarkan Yusuf, 8, 9, 10 tahun membiarkan Yusuf yang dia goda dulu, merengkuk dalam penjara tanpa pengadilan, tanpa bukti kesalahan. Datang rasa bersalah selepas tahun yang ke-8, tahun yang ke-9. Dipanggil pula oleh Raja Tuanku Mesir untuk membuat pengakuan. Dengan penuh rasa bersalah, beliau menggoncangkan dunia politik Mesir dengan pengakuan, saya yang salah. Dan saya salah sebab apa? Dengar elok-elok, ini ucapan saya.
manusia memang sukar untuk mengawal hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku sendiri tidak selamanya boleh berjaya mengawal makhluk yang bernama hawa nafsu. Sebab apa? Bila ditambah dengan kedatangan syaitan, innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu akan menggerakkan kepada melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang Allah beri rahmat. Ya. Isteri Al-Aziz yang lebih dikenali sebagai Zalikha ataupun Zulaikha ini telah menyebut ada nafsu yang Allah berikan rahmah kepadanya. Iaitulah nafsu al-mutmainnah. Dan beliau sebenarnya indirectly memuji Yusuf alaihi salam yang dikurniakan nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang bertenang ketika diuji dengan musibah. Tuan-puan sekalian, setiap Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Sepatutnya kita makin faham erti kemerdekaan daripada penjajahan fizikal dan kemerdekaan daripada penjajahan spiritual. Mari kita lihat. Cerita yang pertama dalam suratul Kahfi adalah cerita Nabi Khadir. Cerita tentang kemerdekaan. Anda tahu kan apa yang berlaku di hentian yang pertama? Di hentian yang pertama, terdapatnya Malikun, raja penguasa. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang akan merampas kapal-kapal yang sempurna. Ini apa kalau bukan penjajah? Ini apa kalau bukan penjajah? Bukan sekadar jajah tanah air, harta rakyat jelata diambil, dirampas. Dan apa tugas Nabi Khadir? Baru sekarang kita gunakan pula bapa kemerdekaan. Bapa kemerdekaan. Beliau menyelamatkan perahu berkenaan dengan mencacatkan perahu berkenaan. So, tindakan Nabi Khadir alaihi salam adalah tindakan memerdekakan si miskin daripada penjajahan Malik, raja yang merampas. Lalu terselamat perahu beliau, mata pencarian beliau. Alhamdulillah. Kemudian kita dapat lihat pada hentian yang kedua, Khadir mengajar kita alaihi salam tentang penjajah yang tak nampak, namanya tughyanan wa kufra. Syaitan yang menyebarkan tughyanan, syaitan yang menyebarkan kufra. Aku tidak boleh bebaskan semata-mata orang miskin daripada penjajahan fizikal. Aku kena ajar dua orang ibu bapa ini tentang yang lebih bahaya daripada harta dirampas adalah akidah dirampas. Imanmu dirampas oleh anakmu sendiri yang bukan sekadar berkata uffin, tetapi mengkafir dan memurtadkan ibu bapa mereka sendiri. Ini bencana yang lebih besar. Maka Khadir menjalankan tugas daripada Allah. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Tugas yang Allah Ta'ala beri, iaitulah untuk membunuh kanak-kanak ini dengan izin Allah. Lalu kanak-kanak ini bukan sekadar selamat daripada kesesatan, kekufuran, dijajah syaitan pada masa depan, tetapi ibu bapanya juga terselamat daripada kekufuran dan penjajahan syaitan. Kerana dalam pengetahuan Allah yang sangat sempurna, pengetahuan Allah mencakupi masa lampau, masa sekarang, masa depan. Itu makna kesempurnaan. Kita tahu apa berlaku sekarang, kita tak tahu apa berlaku esok. Yang hanya tahu secara terperinci apa akan berlaku lagi 20 tahun pada budak ni, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Jadi dengan kemahabijaksanaan Allah, dalam pengetahuan Allah, Allah maha mengetahui kanak-kanak ini memanglah baik sekarang. Tidak berdosa. Ghulam zakiyah. Tetapi 20 tahun lagi, dia akan menjadi hamba tawanan syaitan. Maka Khadir membebaskan kanak-kanak ini, lalu kematiannya membawanya ke syurga kerana mati sebagai kanak-kanak,
dan membebaskan ibu bapa kanak-kanak ini juga daripada tughyanan wa kufra. Subhanallah. Mari kita lihat pula cerita Zulkarnain. Boleh Ustazah? Ada music background sikit tak apa Boleh Ustaz. Tak ada masalah. Music background tu bunyi kan? Tapi okey kan? Oh, okey Ha. okey. Biasalah tu Ustaz. Biasalah tu. Biasa Malam-malam tu. macam ni apatah lagi kan? Okey. Ah, Mari kita belajar daripada Zulkarnain di hentian yang pertama. Anda beritahu saya, ini adalah kemerdekaan fizikal atau kemerdekaan spiritual. Saya bagi tahu cerita dia terlebih dahulu menurut ahli-ahli tafsir. Ahli-ahli tafsir menyatakan di hentian yang pertama ini Zulkarnain, sayang, slow sikit please. Zulkarnain telah pergi ke tempat terbenam matahari, boleh dilihat matahari terbenam. Dikatakan bahawasanya negeri ini pernah menjajah, menyerang dasar imperialis. Menyerang negara-negara Zulkarnain. Zulkarnain telah memberi dan menyebarkan keadilan. Tiba-tiba penduduk di tempat terbenam matahari ini menyerang balas. Menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa. Maka Zulkarnain perlu pergi kepada negara ini kerana telah mengkhianati perjanjian. Lalu beliau perlu memberikan hukuman. Kerana kamu pernah menumpahkan darah menyebabkan orang yang tidak berdosa meninggal dunia, maka kalian mesti dihukum. Tetapi kalian tidak akan dihukum seandainya kalian bertaubat beriman. So ada ceritanya di dalam ayat ini. Tetapi apa yang sedang dilakukan oleh Zulkarnain? Mencegah daripada negara ini meneruskan penaklukan dan penjajahan. Kita kena ajar orang macam ni, gangster. Kita kena tutup dia daripada meneruskan kezaliman. Nak kena ajar ni orang macam ni. Yang tu dia pergi kepada hentian yang pertama. Ini satu bentuk kemerdekaan fizikal. Iaitulah mengajar penjajah-penjajah ini cukup dengan apa yang kamu dah buat. Keterlaluan. Ya. Qaulul haq, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jaiz. Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Hentian yang kedua, kita dapat lihat Zulkarnain telah memerdekakan penduduk di sini daripada kemiskinan. Ini juga adalah kemerdekaan fizikal. Tak ada makna kalau kita tidak ada penjajah asing tetapi penduduk miskin. Sampai mereka dengan cahaya matahari tak ada tabir, tak ada dinding. Kediaman pun tak ada, baju pun tak ada. Maka Zulkarnain telah melakukan apa yang perlu. Seperti memberikan bekalan, kediaman, pakaian dan melakukan keadilan sebagaimana hentian yang pertama. Jadi ini juga adalah kemerdekaan fizikal. Maka surah yang pertama, surah Al-Fil. Kalau anda perhatikan susunan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil menjelaskan tentang kedaulatan, keamanan sebuah negara. Ya, kalau saya boleh tunjukkan bagaimana susunan di dalam Al-Quran kita. Surah Al-Fil, ya, saya nak kaitkan dengan cerita Zulkarnain di hentian yang kedua. Hentian yang kedua ke? Hentian kedua. Iaitulah surah Al-Fil menjelaskan nikmat keamanan. Alhamdulillah, penjajah dah tak boleh datang. Penceroboh telah dimusnahkan. So berlakunya kedaulatan, keamanan. So orang dah tak takut. Tetapi belum tentu negara yang tidak dijajah boleh survive, boleh maju. Maka datang surah yang kedua, surah Quraisy. Surah Quraisy mengajar kita, after kamu merdeka, kamu kena usaha untuk majukan negara kamu sendiri. Kamu kena majukan negara kamu. Elakkan daripada orang kebuluran, elakkan daripada orang kebuluran. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi misi di hentian yang pertama,
menyebabkan penduduk di wilayah Zulkarnain rasa aman. Alhamdulillah. Penjajah daripada tempat terbenam matahari sudah diberi amaran dan dihukum oleh Zulkarnain. Tetapi penduduk di hentian yang kedua, mereka barangkali kelaparan. Mereka barangkali jumud, primitif. Mundur, miskin, primitif. Jadi Zulkarnain menjalankan apa yang telah dijelaskan dalam surah Quraisy, iaitulah membebaskan manusia daripada kemiskinan, kebuluran. Dan menariknya pada hentian yang ketiga, kita dapat lihat Zulkarnain mengajar penduduk di negeri yang ketiga ini supaya tanah air kamu ni, kamu kena ada rasa tanggungjawab. Kamu kena bangunkan potensi di negara kamu ini. Aku tengok kamu ni berduit. Ya. Ayat 94 menunjukkan penduduk di negeri itu berduit. Fahal naj'alu laka kharjan. Kamu ada duit. Tetapi kenapa tak guna duit untuk bina tenaga-tenaga pakar untuk buat dinding? Kalau dah tahu Ya'juj Ma'juj datang, kenapa tak bina sendiri? Duit ada. Dan sekarang kau nak tawarkan aku duit tersebut. Aku tak perlukan duit tersebut. Aku nak rakyat ni diberikan kepakaran dalam bina tembok. Disebabkan korang tak buat kerja ni, biarkan mereka bekerja dengan aku. Fa'inuni biquwwah. Biar dia bekerja dengan aku, biar dia belajar daripada aku. Tak ada guna merdeka kalau rakyat buta huruf. Rakyat tak tahu kejuruteraan. Rakyat tak tahu seni bina. Macam mana nak bina dinding daripada penceroboh. Jadi perangi buta huruf sebagaimana hentian yang kedua tadi, perangi kemiskinan. So cantik ya, sifat kemerdekaan fizikal, kemerdekaan intelektual. Dan yang paling penting sekali Zulkarnain menutup tirai suratul Kahfi dengan kemerdekaan spiritual. Hada rahmatum min Rabbi. Zulkarnain menyebutkan bahawasanya kejayaan saya bukan datang daripada saya. Ia belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rakyatku kena ingat. Jangan kagum membuta tuli dan memujaku. Kemampuanku membina tembok ini adalah kerana kurniaan daripada Allah. Inilah surah Al-Kahfi. Ya, akhir sekali Ustazah, surah Yusuf. Surah Yusuf bagi saya, ya subhanallah, syarat dengan cerita dua bentuk kemerdekaan. Iaitulah kemerdekaan fizikal, kemerdekaan spiritual. Mari kita lihat kemerdekaan fizikal menerusi ucapan Nabi Yusuf yang terakhir di dalam surah yang ke-12 ini. Ucapan yang beliau lafazkan di hadapan abang-abangnya. Iaitulah wajaa bikum minal badwi. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Inilah ayat yang merumuskan kemerdekaan fizikal dan kemerdekaan spiritual. Kita lihat kemerdekaan fizikal. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni. Segala puji bagi Allah yang dengan penuh kebaikannya dia mengeluarkan aku daripada penjara. Bila anda keluar daripada penjara, anda telah dibebaskan. Apa tu kalau bukan merdeka? Sebab bila anda duduk dalam penjara, anda tidak dapat tidur lena, anda belum tentu dapat bantal, anda punya pergerakan sangat terbatas, makan minum anda tidak boleh anda sesuka hati, anda sangat tertekan kerana tidak dapat bertemu dengan keluarga yang tersayang. Itulah dunia penjajahan. Anda terbatas untuk melakukan apa yang anda nak buat. Telefon tak ada. Itu nombor satu. Dalam hal kemerdekaan fizikal, alhamdulillah Allah bebaskan ya aku daripada penjara. Tetapi nikmat kemerdekaan ini bukan hanya menimpa aku, tetapi menimpa abang-abang. Sebab wajaa bikum minal badwi. Allah telah keluarkan abang-abang daripada Palestin, daripada perkampungan Badui. Sebab abang-abang kena ingat, kemiskinan itu sendiri satu bentuk penjajahan. Bila abang-abang miskin, ia menghampirkan abang-abang kepada kefakiran.
Bila kita duduk dalam suasana badui, berpindah randah, mana tempat ada oasis, mana tempat turun hujan, di situ kita berladang dan menternak. Sampai bila nak hidup macam ni? Tak menentu. Dan cakap-cakap orang badui ni memang kasar. Boleh baca suratul Hujurat. Dalam asbabun nuzul, ya, ayat yang ketiga terakhir, yang munnuna alaika an aslamu. Cerita Bani Asad. Cerita Bani Asad. Dan Bani Tamim yang memanggil Rasulullah dengan Muhammad. Kasar bahasa diorang. Dahlah datang pada waktu Nabi sedang bersama dengan Al-Hujurat, dengan isteri-isteri Nabi di dalam bilik. Waktu yang semua orang faham itu waktu memang berehat. Tapi peduli apa? Tak ada common sense. Duduk kat hulu macam itulah cabaran. Berbanding duduk di bandar. Sebab duduk di hulu ni dia tak terdedah. Ya, dan dia badui ni adalah satu bentuk kehidupan yang siapa nak survive, dia kena tamak. Dia kena monopoli. Kalau tidak, dia akan mati kebuluran. Kehidupan badui antara hidup dan mati. Kemiskinan adalah suatu bentuk penjajahan. Maka kemerdekaan abang-abang adalah, saya tak nak abang-abang duduk Palestin. Abang-abang tolong datang Mesir. Di sini ada kesenangan. Kita tak payah bermusuh dengan kesenangan dan kekayaan kalau kita ada takwa dan iman. InsyaAllah. Sebab tu, abang-abang saya minta datang duduk kat Mesir hanya lepas abang-abang bertaubat. Tengok ya. Nah, sekarang Yusuf berkata, Alhamdulillah, syaitan punya rencana untuk pecah belahkan kita telah berjaya digagalkan. Maknanya apa? Yusuf nak mendidik. Kemerdekaan yang sebenar adalah bila kita bebas daripada operasi syaitan. Syaitan nak tengok ni, Yusuf balas dendam. Syaitan nak tengok Yusuf hukum abang-abang. Tetapi itu tidak berjaya dilakukan oleh syaitan. Ya. Dan sebelum saya tutup dan memberikan ruang kepada Q&A, saya nak tanya satu soalan kepada tuan-puan sekalian. Mengapa Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan oleh raja untuk keluar daripada penjara, beliau tidak mahu keluar selepas mentafsirkan mimpi raja? Kita boleh lihat ya pada ayat 50, di mana raja mahu bebaskan Yusuf. Sebab raja terharu ketika tak ada menteri boleh tafsirkan mimpinya. Someone dari dalam penjara memuaskan hati raja dalam tafsiran mimpinya dan punyai track record mentafsirkan mimpi seorang pegawai kepada raja yang berkhidmat kepada raja, di mana tafsirannya benar-benar tepat. Jadi sebagai ganjaran, aku berikan pengampunan kepadamu Yusuf, ayuh bebas. Kamu dengan ini dibebaskan. Mari kepada aku. Tetapi Yusuf menolak tawaran ini. Sebab apa? Adakah Yusuf anti kemerdekaan? Ini kan peluang untuk merdeka. Tidak. Yusuf memahami ia bukan kemerdekaan yang sebenar. Ya, dari sudut kemerdekaan fizikal dan batang tubuh, saya telah merdeka kalau saya keluar daripada penjara. Tetapi, apa makna saya duduk dengan raja, tetapi maruah diri saya masih menjadi cakap-cakap orang ramai? Dia tu ke yang duk goda Zulaikha? Saya tak nak begitu. Bila maruah saya tidak dibela, orang mengaibkan saya, apa makna merdeka? Kalau orang aibkan saya dan saya tidak buktikan saya tidak bersalah, maka mohon supaya dibuat siasatan kepada kes saya ini supaya nampak kebenaran. Satu. Yang kedua, saya tidak mahu keluar daripada penjara ini kalau saya hanya jadi pak turut kepada raja. Saya tak nak ikut raja. Saya ada raja yang lebih besar kedudukannya daripada Raja Mesir. Maka tempatkan saya di posisi yang saya boleh berkhidmat kepada Malikul Malik. Raja segala raja. Allah perintahkan saya untuk melakukan sesuatu
dalam 7 tahun pertama. Kalau Raja Mesir nak saya jadi PA, saya tak boleh perform perintah Allah Ta'ala. Jadi saya perlu buat kerja frontliner. Saya kena buat kerja, buat bekalan 7 tahun pertama. Dan bukan posisi PA boleh membantu. Posisi saya adalah memegang perbendaharaan negara. Maka tolong jangan kacau, termasuk Raja. Bebaskan saya daripada kongkongan sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah perintahkan aku untuk membuat persiapan. Dan yang ketiga, aku tak nak keluar kalau sepanjang aku jadi Menteri Kewangan Mesir, sepanjang aku jadi pemangku raja nanti, wanita-wanita yang sama akan buat kacau di tengah jalan. Gosip tu, gosip ni. Aku nak wanita-wanita ni belajar apa bahaya memfitnah orang. Apa bahaya bila curang pada suami sendiri. Maka sebab itulah raja bila jumpa wanita-wanita termasuk Zulaikha, objektif Yusuf tercapai. Supaya orang beringat. Ingat raja tak tahu ke? Ingat raja tak boleh ambil tindakan ke? So biar beringat sikit. Sebelum nak fitnah orang, nak melagakan orang. Sebab politik ni, bila semata-mata nak kuasa, sejarah menunjukkan akan adalah peranan-peranan wanita, peranan-peranan lelaki yang mahu saling menjatuhkan antara satu sama lain. Aku nak perjalanan aku untuk menjalankan tugas memerdekakan Mesir, tak ada gangguan daripada sesiapa. Merdekakan Mesir daripada kebuluran, kemiskinan, kematian dengan izin Allah. Dan tahun yang ke-15 mudah-mudahan aku dapat menjalankan tugas dengan abang-abang aku untuk memberikan kemerdekaan spiritual, menyampaikan Islam sebagai legasi Bani Israel di bumi Mesir, membina jambatan kepada kedatangan Musa alaihi salam. Wallahu a'lam ustazah, saya minta maaf kalau tak tengok masa. Tapi saya berhenti setakat itu dulu lah untuk ustazah bagi komentar. Ustazah boleh tegur mana-mana yang tersilap ataupun meraihkan soalan lah daripada rakan-rakan kita yang menonton. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian tadi. Saya simpulkan sedikitlah ataupun saya kongsikan beberapa yang Ustaz dah share tadi, Masya Allah. Ustaz berikan contoh tentang ibu kemerdekaan kan, daripada awal tadi tentang Asia, okay, tentang Balqis, tentang ibu ibu Maryam sendiri, dan juga bapa kemerdekaan. Ustaz sebutkan tadi bagaimana Khadir itu menyelamatkan perahu-perahu orang miskin tadi daripada dijajah oleh pemerintah yang zalim waktu tersebut. Dan juga kisah tentang Zulkarnain, Masya Allah, pada hentian-hentian yang ada tu, memerdekakan fizikal, spiritual dan sebagainya. Dan apabila Ustaz sebutkan tadi tentang kemerdekaan ni, sebenarnya bukan semata-mata kita merdeka dari sudut fizikal, kan, tetapi kita nak kita merdeka dari sudut spiritual juga, kan. Jadi untuk hal ini kan Ustaz, waktu sekarang kita di musim pandemik kan, kita di musim pandemik, dan kalau kita tengok definisi yang Ustaz dah huraikan tadi, bukan sekadar kita merdeka dari sudut spiritual, daripada sudut fizikal, tapi kita nak merdeka dari sudut spiritual. Jadi waktu sekarang dalam musim pandemik ni, mungkin kita sedang menghadapi anak-anak kita, mungkin menghadapi keluarga dan sebagainya. Sebenarnya kita nak kemerdekaan tu disambut dengan keadaan kita bersama keluarga kita. Bukan sekadar kita sebut merdeka, tetapi kita nak kemerdekaan spiritual tu dalam keluarga kita, kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tips ataupun yang Ustaz dah buat bersama keluarga Ustaz mungkin, kan, macam mana kita nak ataupun tips-tips yang praktikal lah untuk kita tempuh dengan keluarga kita ni. Kita nak merdeka dari sudut spiritual bersama keluarga kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga daripada buku Ustaz yang terbaru hari tu kan, keluarga yang setia menyayangi dalam Al-Quran, insya-Allah, supaya penjelasan ni lebih membumi, kan. Sebab sekarang kita dah faham kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita nak tengok dari sudut pandang kita dengan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit, insya-Allah. Allahu akbar, alhamdulillah. Saya kalau boleh ustazah lah yang kongsi kan. Saling-saling lah kita berkongsi ustazah. InsyaAllah ustazah pun kalau tak keberatan boleh kongsikan juga. Saya
bagi saya yang tidak boleh kita kompromi adalah memberitahu anak musuh yang sebenar. Kena selalu kita beritahu anak-anak kita dalam setiap sudut pandang mereka kepada sesuatu. Contoh kan, dah makan, pinggan tak basuh, itu tanda malas. Jadi kita cuba didik anak kita hadis-hadis tentang, bukan hadis, tapi doa tu hadis, di mana Rasulullah mengajar supaya kita menjauhi daripada penyakit malas. Sebab syaitan sangat suka untuk melihat kita ini lemah. Ya, kita boleh lihat macam mana cerita syaitan dalam surah Ali Imran, iaitulah ketika peperangan Uhud. Memang rasa lemah sehingga musuh boleh nampak umat Islam lemah. Allah tak nak, ya, wama dha'ufu wamastakanu, ya. Jadi lemah, tak nak bertindak ni sebenarnya kemahuan syaitan. Yang itulah kita kaitkan, jangan duk malas sangat, setan suka. Sikit-sikit setan. Tetapi kena ada dalil lah. Ibu bapa jangan sikit-sikit setan, sikit-sikit setan. Dia kena ada asas. Contohnya membazir. Ni kenapa ada nasi lagi ni atas meja ni? Jadi kita memanglah mudah nak cakap setan, tapi kena didiklah. Ayat dalam surah Al-Isra' tu, innal mubadzirin kanu min, ya, ikhwan syayatin. Jadi saya sangat sarankan semua ibu bapa hari Selasa ni cubalah cari ayat-ayat tentang agenda setan. Sebab ia boleh berlaku dalam rumah kita. Penjajah dalam rumah, ya. Penjajahan dalam rumah. Jadi sebagai contoh, yang saya tulis dalam buku Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran, syaitan punya peranan menimbulkan satu perasaan overthinking, liyahzunal ladzina amanu, menimbulkan perasaan yang sangat sedih amat sangat dengan apa yang dah berlaku. Benarlah kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kada kana kada, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu abwab asyayatin. Jangan sebut kalau. Sebab kalau ni dia akan menyebabkan kamu menyesal, liyahzuna, untuk menyebabkan duka cita kerana alahai kalaulah aku buat macam tu pilihan tak jadi macam ni. Jadi perasaan tertekan akibat salah pilihan, salah tindakan di masa lampau sebenarnya datang daripada penjajah. Penjajah yang bernama setan. Okay, kita pun study Al-Mujadilah. Kita pun study surah Yusuf. Kita bagi tahu anak-anak kita ayat yang ke-5 surah Yusuf contohnya. Macam mana syaitan main peranan, dia akan buat kamu benci amat sangat kepada abang-abang kamu. Berkelahi sesama adik-beradik. Sebab apa? Sebab dengki cemburu. Jadi kita kena pandailah sebagai ibu bapa ni, memang biasalah kita beri kelebihan kepada anak nombor 3. Maka abang akan terasa, kakak akan terasa, kenapa Farahi dapat, kakak tak dapat? Kenapa Farahi dapat, Fatih tak dapat? Dan ini mesti pandai untuk menunjukkan ini bukan pilih kasih. Ini adalah apa yang kau lalu dulu jugalah. Wahai anak pertama, pada usia kamu itulah kamu dapat, ya, toys tersebut ataupun mainan tersebut. Jadi ini bukan pilih kasih. Ini memberikan hak waktu kecil. Memberikan hak waktu kecil. Yaqub alaihissalam bukan pilih kasih. Yaqub menunaikan hak kanak-kanak kecil. Kamu dah dewasa, takkan nak ayah layan macam kamu kecil. Kebetulan anak kecil ni tak ada mak. Jadi antara peranan syaitan, ya, adalah melaga-lagakan antara adik-beradik. Dengan perasaan cemburu dan dengki. Kenapa dia dapat? Kenapa saya tak dapat? Didik anak. Operasi syaitan yang kedua, surah Yusuf. Okey, kita kena study lagi lah. Mungkin dapatkan bantuan daripada asatizah, para ulama,
untuk menerangkan. Apa lagi ayat-ayat menyebut operasi syaitan. Jadi bila kita perkenalkan anak-anak kita dengan modus operandi syaitan, sebenarnya kita sedang mengajak anak-anak kita erti kemerdekaan yang sebenar. Macam mana nak bebas daripada diganggu gugat oleh syaitan. Gitulah Ustazah, wallahu alam. Ustazah mungkin boleh kongsikan juga kalau ada. Jazakallah khairan Ustaz. Tadi kan berlangsungnya seminar benua Ustaz, benua ke-6 tadi Oh, bersama alhamdulillah. Ustaz Zulkhairi tadi. Alhamdulillah, dan Ana juga pembentang juga tadi. Dan tadi Ana kongsikan tentang pendidikan seksualiti Ustaz dalam surah An-Nur. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur tu ada beberapa ayat yang Allah sebut direct tentang pendidikan seksualiti ni untuk kita ajar anak-anak kita. Sebagai contoh menundukkan pandangan tu kan, Allah perintahkan lelaki yang mukmin, wanita yang mukmin untuk menundukkan pandangan dan juga untuk menjaga kehormatan ataupun kemaluan mereka, masya-Allah. Jadi ini pun antara pendidikan yang baik untuk kita berikan kepada anak kita supaya anak kita bebas daripada penjajahan syaitan yang memberikan penjajahan dari sudut syahwat itu sendiri kan. Sebab kita tahu Islam datang untuk untuk meluruskan syahwat tu, bukan Islam datang untuk membuang syahwat tu kan, sebab syahwat memang akan ada dalam diri manusia, tapi Islam datang, syariat datang dan juga Al-Quran datang untuk meluruskan syahwat manusia dan memberikan guideline yang terbaik untuk manusia ini berinteraksi antara lelaki dan perempuan, masya-Allah. Jadi ini juga antara cara untuk kita ajar anak kita mungkin tentang supaya anak kita menjaga kehormatan diri dia, supaya bebaslah daripada penjajahan daripada orang luar mungkin kan, yang berlaku sexual grooming dan sebagainya daripada luar kan, supaya anak-anak kita bebas daripada perkara-perkara ataupun anasi-anasi yang tidak baik daripada luar. Dan kita tahu kan sewaktu pandemik ini sangat ramai yang menonton pornografi sehingga kan banyak carian-carian pornografi yang ada kan, masya-Allah. Dan saya sendiri pun ada handle juga beberapa isu dan ada sendiri remaja ataupun belia yang PM saya sendiri, dia kata, "Ustazah, saya memang setiap hari saya tengok pornografi." Kan? Jadi ini penting untuk kita tahu supaya anak-anak kita bebas daripada pornografi ni. Kan, semasa musim kemerdekaan ni kita nak anak-anak kita terjaga mata dia, bebas daripada pornografi yang ada kan. Jadi sepenting untuk kita kawal gadget mungkin kan, kita kena tahu anak kita layari apa di internet tu kan, ini pentinglah. Jadi masya-Allah surah An-Nur tu banyak memberikan kepada kita panduan-panduan lah sebagai ibu bapa ni kan, dan juga panduan untuk anak-anak kita memasuki bilik pun ada kan, memasuki bilik ibu bapa. Dan kita kena pisahkan anak daripada tempat tidur. Ada hadis Nabi SAW, apabila anak-anak kita dah umur 10 tahun, kita kena pisahkan mereka daripada tempat tidur kan, supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak sepatutnya, dia melihat aurat ayah dan mak dia dan sebagainya kan. Jadi kita nak anak-anak kita bebas daripada anasi-anasi yang tidak sihat ini, masya-Allah. Jadi itulah yang saya boleh tambah. Saya tengok dekat saya tengok di ruangan komen ni tak ada yang bertanya soalan, Ustaz. Jadi saya rasa insya-Allah dah jelaslah dan kita dah fahamlah Ustaz sebut tadi kemerdekaan tu dari pelbagai aspek, spiritual, fizikal, intelektual tadi dari kisah Zulkarnain tadi, masya-Allah. Jadi jelaslah kepada kita ibrah-ibrah dan apa yang Al-Quran gariskan tentang kemerdekaan, insya-Allah. Sekarang dah 10:11 kan. Kita mula tadi 9 suku, jadi 10 suku sekitar macam itulah kita kan, alhamdulillah. Mungkin yang terakhir insya-Allah Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua kesimpulan ataupun saranan lagi daripada Ustaz ataupun take home message lagi daripada Ustaz, insya-Allah. Selama 3 minit ke hingga 5 minit, insya-Allah. Ya sayang. Tanya Umi. Ada kat mana? Mari bersama-sama kita mengenal pasti apa yang perlu dimerdekakan. Ada 4 perkara yang kita kena merdekakan, ya. Dan yang paling penting yang keempat. Okey. Kemerdekaan yang pertama adalah kemerdekaan fizikal. Ya. Iaitulah Allah selamatkanlah tubuh ini daripada tak dapat makanan minuman. Ya, ataupun
terbatas memilih makan dan minum. Ya, mudah-mudahan Allah pelbagaikan makan minum dan tidaklah hanya menghadap setiap hari ya makanan yang sama. Yang kedua adalah kemerdekaan intelektual. Kemerdekaan intelektual. Apa maksud kemerdekaan intelektual? Memelihara dirimu daripada kejahilan. Ya, tidak banyak membaca, bermusuh dengan kejahilan. Ya, perkara-perkara baru ya tidak mahu dipelajari. Berpada dengan kejumudan. Okey. Yang ketiga adalah kemerdekaan emosional. Kita membebaskan emosi kita daripada perasaan-perasaan yang boleh membawa kepada stres, depres. Stres tak apa, itu biasa. Tetapi jangan sampai emosi-emosi negatif itu seperti bom jangka lah, yang membawa kepada tahap yang tidak sepatutnya, seperti bunuh diri ataupun membunuh orang. Na'udzubillah. Emosi ini mesti dimerdekakan ya daripada prasangka-prasangka yang bukan-bukan ya, yang sebenarnya juga ada gangguan daripada syaitan. Dan akhir sekali yang paling penting adalah kemerdekaan spiritual, di mana kita tidak menyembah sesiapa melainkan menyembah Allah yang esa, seperti apa yang diungkapkan oleh pahlawan Rubai bin Amir, ya, pahlawan dalam Qadisiyah, ketika diutuskan kepada Rustam, panglima Parsi, ditanya oleh Rustam, kamu bawa apa? Apa yang kamu tawarkan kepada Parsi kalau kami menyerah kepada kamu? Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad, ji'na linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, wus'id dunya wal akhirah. Maksudnya, kami tidak tawarkan apa-apa ya, melainkan mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Tuhan pencipta manusia, daripada kesempitan cara fikir keduniaan kepada keluasan cara fikir keakhiratan. Itulah Islam. Ya, tawaran yang datang daripada Islam. Jadi wallahu alam Ustazah, terima kasih Ustazah Nik Fatimah, terima kasih Mutiara Tadabbur, terima kasih pada semua, barakallahu fikum. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk kesimpulan tadi, ada 4 perkara yang Ustaz sharekan tadi, kemerdekakan daripada fizikal, yang kedua intelektual, yang ketiga emosi, dan yang terakhir adalah spiritual. Sebenarnya saya baru nampak ada satu komen ni Ustaz, dia tanya soalan, kalau Ustaz boleh jawab juga ataupun insyaAllah sama-sama share boleh insyaAllah. Macam mana nak merdekakan anak daripada gadget? Yang ni pun sesuatu yang kan mungkin boleh Ustaz share dulu kot insyaAllah. Wallahu alam. Sebab perlukah anak-anak dimerdekakan daripada gadget? Kan? Perlu ke? Apa yang perlu dibebaskan adalah nilai-nilai yang tidak baik pada gadget. Bukan nilai-nilai ya, makna katanya pada gadget itu ada kebaikan dan keburukan. Maka bebaskan anak-anak kita daripada anasir-anasir keburukan gadget. Ya, sebab untuk membuang terus ia adalah misi mustahil pada pandangan saya lah. Betul. Ya, boleh jadi berjaya tetapi tak tahulah siapa yang boleh berjaya tu. Maka yang penting adalah sistem kepercayaan anak bila bersama gadget. Itu yang penting. Sistem kepercayaan dia. Sistem dosa pahala dia tu. Adakah ibu bapa menyuntik, menghidup, memasukkan ya vaksin immunity fikirannya daripada
perkara-perkara yang boleh merosakkan masa depan dia, merosakkan cara fikir dia, merosakkan sifatnya sebagai seorang manusia. Ya, jadi bagi saya mudah saja. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Ayah kena start dulu. Iaitulah, kenapa kamu guna gadget? Adakah boleh buka saja kita jadi macam sihir? Bila buka je makhluk ni jadi macam kita tak perasan sejam dah berlalu. 2 jam dah berlalu. Itu tanda kita tidak menguasai. Kita dikuasai. Kita nak anak merdeka. Kita tak merdeka. Kita dikuasai, tidak menguasai. Sebab tu baca bismillah. Saya tulis dalam pengikut yang merosakkan. Mulakan media sosial dengan bismillah. Sebab kita tak tahu adakah semasa kita membaca Facebook ke, melihat gambar ke di Instagram, kemahuan kita ni, keputusan kita akan buat selepas melayari media sosial, adakah keputusan ni solid daripada aku atau aku tidak sedar dipengaruhi. Remote controller tu orang lain pegang, bukan aku. Kenapa orang lain remote controller aku? Kenapa aku buat keputusan ikut orang? Tak boleh ke keputusan tu betul-betul dengan mindfulness, ya, ataupun mudah kata takwa. Kesedaran kamu tu. Kamu buat keputusan dengan penuh kesedaran. Dalam perkataan lain, cuba fikir 2-3 kali. Perlu ke nak beli benda tu? Hanya kerana melihat jadi fenomena orang beli benda tu? Perlu ke benci orang tu? Hanya kerana fenomena orang lain membenci orang tu? Jadi kita tidak jadi orang yang emosinya dikawal oleh orang lain. Kerana bila anda dikuasai, anda terjajah. Bila anda menguasai, anda merdeka. Jadi letak anak tu, kemudian kita dulu mula. Kita dulu mulakan, insya-Allah. Dan daripada bila kita dah mula tu, sistem dosa pahala tu mula kita didiklah kepada anak-anak kita. Solat is everything bagi saya. Solat berjamaah is everything. Ya, kita nak dalam solat bersama dengan ibu bapa itu, anak-anak tidak sekadar solat. Kita nak dia faham, kita melihat karakternya semasa solat. Kita melihat apa kefahaman baru dia dapat selepas bacaan abinya di dalam solat. Mungkin ada perkara yang mesti dijelaskan daripada ayat-ayat yang dibacakan. Jadi vaksin PPV, pusat pemberian vaksin spiritual adalah solat berjamaah. Jaga betul-betul insya-Allah. Wallahu alam. Doakan saya jugalah Ustazah, ya, agar keluarga saya juga, ya, betul-betul benar-benar dibebaskan daripada penjajahan syaitan ni. Ya, semuanya adalah perjuangan yang takkan selesai sampai kita mati. Betul. Kan? Betul Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawapan tadi. Sama. Masya-Allah, memberikan pengajaran juga untuk saya lah sebagai ibu kan, kita nak hadapi anak-anak kita. Memang mustahil untuk kita merdekakan terus anak kita daripada gadget kan. Kita tengok macam anak saya 3 tahun pun dia punya kelas online kan, kita guna juga gadget ataupun laptop dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita menguruskan ataupun installkan vaksin tu dalam jiwa anak kita supaya mereka apabila melayari gadget dan sebagainya, mereka tahu batas-batas halal dan haram dan sebagainya, insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah saya rasakan. Sebelum tu insya-Allah saya nak kongsikanlah beberapa karya-karya yang Ustaz dah tulis sebelum ni, masya-Allah. Barakallahu fik. Saya nak kongsikan kepada semua karya-karya buku-buku Ustaz yang sangat bermanfaat saya, dan saya rasa semua saya dah miliki dah Ustaz, kecuali Barakallahu fik. Barakallahu fik. lagi dapatkan, insya-Allah. Ni antara karya-karya Ustaz, Kompas Al-Mulk. Yang ni memang saya bacalah untuk apabila kita baca surah Al-Mulk malam-malam tu. Barakallahu fik. Hayakallah. Sebab Ustaz kupas dalam buku ni ayat by ayat. Jadi satu malam tu saya ambil satu ayat je untuk saya tadabbur. Jadi kita tengok kupasan dalam buku ni, insya-Allah membantu sangat. Dan seterusnya keluarga yang setia menyayangi dalam Al-Quran ni pun sangat bagus antara buku Ustaz. Dan lelaki yang hebat dalam Al-Quran,
Okay, lelaki yang hebat dalam Al-Quran. Dalam buku ni ada banyak cerita tentang pemuda Al-Kahfi, kan? Ya. Kalau tak silap saya, separuh daripada buku ni Separuh. banyak Ustaz ceritakan tentang surah tentang pemuda Al-Kahfi, masya-Allah. Dan perempuan yang baik dalam Al-Quran ni pun sukalah, saya suka buku ni. Ada kisah-kisah kisah Maryam, kan, kisah Ya. surah At-Tahrim, kan, teguran yang Allah berikan kepada isteri Nabi dan sebagainya. Seterusnya menggali khazanah ilmu munasabah. Yang ni ilmu munasabah ni pun ada satu disiplin ilmu yang kita boleh kaji lagi, boleh dalami lagi. Sangat menarik, kan? Ada kaitan antara ayat-ayat pun ada kaitan, ada antara surah pun ada kaitan, kan? Dan Kompas 114 ni memandu kita insya-Allah untuk kita faham Al-Quran, untuk faham 30 juzuk tu. Seterusnya di bawah teduhan kisah Al-Quran. Buku ni kalau nak baca petang-petang, nak baca sewaktu santai-santai, memang best lah. Boleh bawa pergi klinik, kan, kalau waktu bawa anak pergi check up, boleh bawa buku ni. Sebab saya rasa macam masya-Allah kita boleh baca dalam waktu santai lah, sebab dia kisah dalam Al-Quran, kan. Kita macam boleh baca dengan santai. Menggapai Bintang ni pun sama, ibrah dan kisah dalam Al-Quran. Dan saya nak umumkan, ni pun membumikan tadabbur. Ni sahabat-sahabat daripada Tadabbur Center, sahabat-sahabat saya Tadabbur Center, Dream Team pertama yang menulis buku ni, masya-Allah. Dan saya nak umumkan, sebenarnya ada free shipping, ada postage percuma untuk pembelian 100 ke atas untuk seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Kalau ikutkan sebelum ni, buku-buku ke Sabah dan Sarawak ni mahal, kan, kita nak post dia, kan. Jadi promosi sempena Merdeka ni kami berikan free shipping ataupun free postage untuk buku-buku Ustaz Syahari ni, insya-Allah, dan juga buku-buku lain yang ada. RM100, dengan pembelian RM100 yang ke atas akan dapat free postage, insya-Allah. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera, saya dah pastekan di ruangan komen tu di Mutiara Tadabbur. Nanti boleh hubungi nombor tersebut untuk dapatkan bukan mudah, nak dapatkan free shipping ni, kan. Kadang-kadang tu satu buku nak dipostkan ke Sabah dan Sarawak tu pun dah mahal, 20 lebih, 30 lebih, kan, kadang-kadang tu ikut berat dan sebagainya. Jadi ambillah peluang untuk kita miliki buku-buku ni, insya-Allah, untuk kita mendalami dari ilmu tadabbur, insya-Allah. Dan ramai yang tanya saya, kan, sebab saya ada pelajar-pelajar dalam kelas saya, ditanya, Ustazah, kalau saya nak tadabbur ni, buku apa yang saya kena beli? Saya tanya dia, awak suka tentang apa? Saya suka tentang kisah dalam Al-Quran. Jadi saya kata, boleh miliki buku-buku Ustaz Syahari tu. Sebagai contoh, Menggapai Bintang ke, di bawah teduhan kisah Al-Quran ke, sebab dia suka kisah-kisah dalam Al-Quran, kan. Jadi boleh miliki buku-buku ni, insya-Allah. Jadi itu saja saya sebagai penganjur pada malam ini, dan tim Mutiara Tadabbur memohon maaf atas kekhilafan, kekurangan sepanjang kami mengendalikan program ini, perkongsian ini. Dan jazakallah khairan kepada Ustaz Syahari Abdul Rahman kerana tidak jemu memberikan ilmu kepada kita semua. Boleh follow media sosial Ustaz, Telegram Ustaz, masya-Allah. Kadang-kadang tu saya belum tidur, kan, kadang-kadang pukul 12 lebih tu masih dapat lagi mesej-mesej yang penting, ataupun masih dapat lagi perkongsian daripada Ustaz, masya-Allah. Sebelum tidur, kan, tengok Telegram Ustaz, dapat wahyu baru turun masa tu. Itulah. Saya terfikir juga, Ustaz baru tulis ke macam mana ni, kan. Masya-Allah, sangat banyak ilmu-ilmu yang Ustaz kongsikan. Jadi kita manfaatkan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada kami. Kita bersurai dulu, insya-Allah. Temui lagi dalam bulan 9 nanti, insya-Allah ada program-program menarik lagi Mutiara Tadabbur. Jemput follow Mutiara Tadabbur di Instagram, Facebook, Telegram, Twitter dan YouTube, insya-Allah. Jadi itu saja daripada kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.